PPNK 2023. Jadi untuk seketika kita kembali bersama Hani di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi untuk laporan yang dibawakan terus dari lokasi berkenaan dengan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan. Baik, waktu ini kita nak beri fokus pada satu lagi topik berkaitan dengan pengantaran kes syariah di JBG. Jadi kita nak bawakan informasi lanjut bersama-sama kita pada waktu ini, iaitu Encik Zaim bin Mat Yudin yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik Encik Zaim, kalau kita boleh teruskan memberikan penerangan lanjut bersama dengan para penonton tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai pengantaraan bagi kes-kes syariah ini. Sebenarnya pengantaraan kes syariah ini adalah satu produk JBG, iaitu satu proses penyelesaian oleh pihak-pihak yang bertikai, dilakukan secara sukarela dan dilakukan secara damai untuk menyelesaikan kes-kes mereka lah, pertikaian mereka dengan cara yang lebih cepat, orang kata memuaskan hati pihak-pihak dan dikelolakan ataupun diuruskan oleh pegawai kita lah sebagai orang tengah, iaitu pegawai pengantaraan. Yang pengantaraan ini sebenarnya yang ditauliahkan berdasarkan Akta Bantuan Guaman lah. Okey, baik. JBG ataupun Jabatan Bantuan Guaman. Jadi sebagai pengantara, apa sebenarnya peranan yang dimainkan di jabatan itu? Sebenarnya peranan pengantara ini adalah dia bertindak sebagai orang tengah lah dalam satu penyelesaian. Dia bukan bertindak sebagai hakim. Okey. Sebagai orang tengah untuk memudah carakan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Contohnya kadang-kadang kita tengoklah satu pelanggan ini pendiam. Seorang ini banyak bercakap kan. Ya. Jadi mengimbangi perkara tersebut, kita memerlukan pengantara yang cekap, yang profesional, yang juga berpengetahuan lah sebagai memudahkan pihak-pihak tersebut. Dan juga kalau kita tengok pengantara ini, dia sebagai pihak yang mendorong pihak-pihak mencari titik-titik isu-isu yang perlu diselesaikan, isu-isu penting lah. Sebab kadang-kadang ni pihak-pihak yang hadir untuk pengantaraan ni tak faham. Ceritanya pasal nafkah. Tapi dia terbawa-bawa cerita, dia bergaduh masa dia dalam perkahwinan dahulu. Jadi kes-kes tersebut kita pengantara lah main peranan untuk cuba sebaik mungkin fokus pada isu. Jadi tak melek-lerek lah. Dan juga pengantara ini memastikan kedua pihak ini yang terlibat dalam sidang pengantaraan ini diberi peluang yang sama rata. Maknanya bukan pihak lelaki atau perempuan saja yang conquer dalam bercakap kan. Jadi pihak-pihak tersebut boleh kata segi meluahkan emosi, memberi pendapat, memberi cadangan dan apa sajalah, biar seimbang lah. Jadi kedua pihak ni rasa mereka diberi keadilan lah dalam proses perundingan tersebut. Kalau sebelah pihak saja bercakap, pihak sini mengangguk saja, itu akan timbul masalah lah. Itu kan? Betul. Maknanya tak selesai masalah. Jadi mendorong komunikasi itu maknanya biar kedua-duanya bercakap, berkomunikasi dengan adil dan dapat penyelesaian dan tak terbau-bau dengan emosi masa lalu. Betul. Itu yang pentingnya. Dengan skop yang kita bincangkan. Kalau isu nafkah lah. Kalau isu harta sepecarai lah. Kita fokus pada tersebut. Kalau tidak sampai bila tak selesai lah. Ya, betul. Yang paling penting kita nak penyelesaian yang cepat. Ya? Dan pasti situasi itu adalah menang-menang untuk kedua-duanya. Itu kelebihan sedikit yang kita dengar lah berkaitan dengan pengantara ni. Apa kelebihan-kelebihan lain kita menggunakan pengantara ini? Kelebihan utamanya dalam pengantaraan ini adalah pertamanya dia menjimatkan kos. Kos kalau kita melalui proses litigasi, kosnya akan lebih panjang lagi. Contohnya perlu memfailkan ke mahkamah, hadir sebutan, hadir perbicaraan, penghakiman, tak puas hati rayu lagi. Sedangkan dalam proses pengantaraan ini, perkara tersebut kita ketepikan. Sebab ia lebih kepada perundingan di mana pihak-pihak hadir sidang pengantaraan cuba menyelesaikan perkara yang dipertikaikan dan kita punya piagam pelanggan pun kita menetapkan penyelesaian proses pengantaraan ini dalam masa 30 hari. Okey. Daripada permintaan untuk diadakan pengantaraan. Kita buat
Cik Ani boleh bayangkanlah 30 hari berbanding dengan hampir setahun kita nak selesaikan secara litigasi. Betul. Dan juga selepas daripada proses pengantaraan tersebut, kita akan rekodkan untuk kita sekadar orang kata endorsekan di mahkamah. Okey. Untuk jadikan perintah mahkamah lah. Sebenarnya berlaku apa kemudian ni. Okey. Dan juga segi kelebihan pengantaraan ini, kalau kita tengok kalau litigasi, keputusannya daripada hakim. Ya. Berbeza dengan pengantaraan. Dengan pengantaraan, keputusan daripada pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak tersebut berunding untuk penyelesaian. Contohnya negotiation, kata tolak ansur pihak-pihak. Kalau kita katalah, contohnya kalau mahu nafkah RM1,000. Pihak suami, pihak bapa nak bagi setengah 700 atas alasan tersebut, atas alasan yang dia ada lah. Begitu juga pihak ibu atas alasan beliau. Jadi apabila kita buat negosiasi, dapat satu persetujuan, kedua-dua pihak juga setuju dengan kadar tersebut, contohnya 700 pergi 600. Jadi pihak-pihak tersebut yang buat putusan, bukan hakim. Ya, betul. Okey. Sekiranya lah kelebihannya, kalau sekiranya pihak-pihak tersebut tidak mencapai persetujuan, walaupun dah berunding, isteri berkeras macam ni, bapa berkeras macam ni, ia tak merugi pihak-pihak. Ya. Pihak-pihak masih lagi boleh membawa kes ini ke mahkamah untuk penyelesaian. Baik. Dan segala komunikasi semasa pengantaraan tidak dibangkitkan semasa perbicaraan di mahkamah. Okey. Sebab itu pegawai pengantara ini dia bekerja setakat pengantaraan. Dia tidak boleh mewakili kita katalah pelanggan GBG lah. Sebab dia pengantara Jabatan Bertanggungjawab. Dia tak boleh jadi peguam kepada pihak ini di mahkamah. Okey. Sekadar untuk penyelesaian di mahkamah saja. Okey. Okey, dengan cara kelebihan tersebut, orang kata kita boleh segi penyelesaian secara damai ini, rundingannya, hubungan baik antara kedua pihak ni dapat terjaga. Baik. Jadi pengantara ini bukan seorang peguam mana-mana pihak, dia hanya menjadi orang tengah untuk cari solusi yang terbaik untuk kedua-duanya. Jadi barulah bila dah ada keputusan, dua dia dah okey, jadi akan dibawa ke mahkamah untuk rasmikan dan orang kata tu seal the deal macam itulah lebih kurang Sebab kalau kita bawa ke mahkamah, kalau kita bawa ke mahkamah, dia lebih bersifat berlawan mahkamah ni. Dia ada pihak plaintiff, pihak defendant berlawan. Bila berlawan ni dia akan timbul lah buruk memburuk lah contohnya. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Itu yang kita tak nak lah. Ya, orang kata kudih lah tak cuka lah. Betul. Dan kalau sekiranya dua pihak ni dia tinggal berjauhan, tak ada masalah, tak ada isu Sebenarnya kita berdasarkan situasi semasa ni, perkembangan teknologi, kita boleh menjalankan pengantaraan secara online antara pihak-pihak yang tinggal berjauhan. Ataupun pihak-pihak yang tersekat untuk hadir ke pengantaraan. Contohnya isteri berada di luar, suami berada dalam tahanan. Jadi kita akan buat secara online. Kita ambil contohlah. Sekiranya kita ambil contoh Kehadanah lah. Kehadanah, pihak isteri berada dekat Alustar. Pihak suami, bapa berada dekat Kuching ke ataupun Kota Kinabalu. Jadi pihak-pihak tersebut kita boleh jalankan secara pengantaraan secara atas talian dengan pihak ibu berada di cawangan kami dekat Alustar, seorang lagi berada di cawangan kami di di Kota Kinabalu ataupun Kuching, dan mungkin seorang lagi pegawai pengantara kita berada di Putrajaya. Dengan kemudahan komunikasi, Jabatan Bertanggungjawab mesediakan segi talian internet ke, PC ke dan sebagainya, dan juga dibantu oleh kita punya kaki tangan di cawangan tersebutlah untuk memudahkan carakan pihak-pihak semasa menjalankan pengantaraan. Dan kita menggunakan kemudahan yang terbaik mungkinlah untuk mereka merasa selesa dan seolahnya pengantaraan itu berlaku secara fizikal berdepan.
Baik. Jadi pastinya peranan JBG untuk menggalakkan ramai lagi menggunakan pengantaraan adalah sangat penting, terutama sekali untuk ruang ini ada. Jadi apa mungkin kita boleh kongsikan di pengakhiran ini kenapa perlunya kita gunakan pengantaraan ini dan juga hala tuju JBG seterusnya berkenaan dengan pengantaraan ini. Sebenarnya pengantaraan ini kehendak Yang Berhormat Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Datuk Seri Azalina supaya kes-kes syariah ini diselesaikan sebaik-baiknya dan seboleh-bolehnya diselesaikan secara pengantaraan. Sebabkan kes-kes syariah ini lebih kepada bersifat kekeluargaan berbanding dengan kes-kes orang kata di Mahkamah Sivil, contohnya kes hutang, kes sewa beli, kes kemalangan itu tidak melibatkan kekeluargaan. Jadi apabila dilakukan secara pengantaraan, nilai-nilai kekeluargaan itu dapat orang kata dimurnikanlah untuk mengelakkan lagi pergaduhan. Kalau sebelum kahwin dulu baik, takkanlah selepas bercerai pun nak bertambah-tambah tak baik dengan tuduh menuduh. Biarlah baik sampai ke akhir hayat. Insya-Allah. Okey, baik. Dan kita hala tuju kita sekarang ini kita akan memperkasakan lagi pengantaraan. Orang kata ketua pengarah kita sendiri pun dalam proses untuk orang kata memperkasakan lagi peraturan berkaitan dengan pengantaraan ini supaya dapat dijalankan lebih lancar dan licin dan kita memperluaskan lagi hasratnya pengantaraan kita kepada kes-kes melibatkan perceraian. Baik, jadi itu dia. Jadi untuk dapatkan informasi lanjut kalau anda dibelenggu masalah undang-undang dihimpikan kos guaman yang tinggi, anda boleh terus pergi dapatkan informasi lanjut di www.jbg.gov.my atau lawati Facebook, IG dan TikTok Jabatan Bantuan Guaman. Terima kasih banyak tuan dan kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Ayuh, kita meriahkan sambutan Hari Peladang